Assalamualaikum warahmatullahi bagi semua yang hadir sesi webinar pengajaran petang ini. Kita bertuah petang ini kerana ada bersama kita penceramah jemputan Dr. Muhammad Hariri Arifin dari Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains FSC. Dr. Hariri merupakan pensyarah dalam program Geologi di Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar Fakulti Sains dan Teknologi. Beliau menamatkan pengajian Dr. Falsafah di Universiti Sains Malaysia dalam bidang Geophysics Penjelajahan pada tahun 2017 dan beliau telah hampir 10 tahun berkhidmat di UKM dan banyak fokus dalam bidang geophysics, terutama dalam penjelajahan sumber tenaga geoterma di Malaysia. And khususannya ialah minat beliau sangat dalam untuk mendalami bidang ilmu geoscience. Untuk petang ini kita bertuah kerana beliau akan berkongsi satu tajuk yang sangat menarik, Google Earth dan Google Street sebagai pilihan dalam pengajaran dan pembelajaran geoscience. So tanpa melengahkan masa, dipersilakan Dr. Hariri. Terima kasih Dr. Raihana. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua tetamu yang ada hari ini dalam sesi perkongsian berkenaan tentang Google Earth dengan Google Street ini. So izinkan saya share skrin dahulu, kemudian kita akan teruskan sesi perbincangannya dengan saya cuba gunakan terus Google Earth nanti untuk tunjukkan dengan lebih jelas tentang fungsi-fungsi penggunaan lah. Jadi izinkan saya share slide saya dulu sekejap. So boleh nampak ke tetamu semua? Boleh, ada yang boleh respon? Boleh. Right, terima kasih. Saya cuba minimizekan saya punya ni sekejap. Okey, so ini tajuknya. Saya basically sebenarnya penlibatan saya ni adalah sebagai duta pembelajaran aktif. Nak kata aktif sangat tu taklah juga, cumanya saya mengambil peluang untuk berkongsi ilmu dan yalah, daripada asal mula tadi moderator kita explain sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Berkhidmat di UKM ni dekat orang kata 10 tahun dah kan. So minatnya mengajar. Jadi bila saya terima jemputan email tempoh hari, saya kata apa benda lagi yang saya boleh share dengan generasi sekarang supaya mereka boleh gunakan Google Earth ni dengan Google Street ni, benda yang percuma. Jadi kalau mereka tak tahu guna, saya rasa agak rugilah. Cuma saya fokuskan perbincangan nanti tentang penggunaan perisian ni untuk teaching dalam bidang geoscience lah. Okay. Walau bagaimanapun, kita sebenarnya boleh juga gunakan untuk bidang-bidang lain, tapi dalam slide-slide berikutnya saya akan explain lah. Apa itu Google Earth? Google Earth ni merupakan satu perisian yang percuma. Kita boleh search dekat Google dan kita cari Google Earth tu sendiri dan kita boleh download and then kita installkan dia di dalam PC ataupun laptop kita dan kita boleh mula explore lah. Okay, so that's why saya cuba gunakan PowerPoint ni dahulu, nanti saya tutup yang ni dan saya cuba share direct software Google Earth nanti supaya dapat kita sama-sama explore apa yang saya tahu dan mungkin saya tak tahu. Silap-silap saya yang tanya audien pula lah hari ni. Bukanlah saya pandai sangat dalam benda ni, tapi insya-Allah saya cuba kongsikan mana yang saya reti, mana yang saya tahu kepada peserta yang dapat meluangkan masa hari ni lah. Saya rasa Dr. Hariri tak nak buat slide show ke? Itu saya cuba tekan tadi, dia tak mau muncul tadi. Dapat tak? Ya, okey, sekarang okey, cantik. Okay, thanks. Okay, so apa itu Google Street pula? Google Street ni dia wujud bersama dengan Google Earth. So ada gambar orang di sebelah kanan di penjuru atas. So bila kita tarik dia, kita klik dia ke Google Earth tu, dia akan tunjuk tempat yang ada
data, dia akan bagi satu gambaran maya ataupun yang kita boleh explore lah. Jadi kita nak tengok sesuatu tempat seperti jalan raya ataupun bangunan, jadi kita boleh tarik orang tu dan kita letak di tempat yang ada warna biru tu, biasanya maksudnya ada data. Kadang ada juga tempat-tempat yang tidak ada data, jadi bila kita klik dia tu, dia tidak akan muncul dan ada potensi yang kawasan tersebut belum dibuat recording daripada pihak Google Street lah. Okey. Sumber gambaran ini disediakan oleh pihak Google dan ada juga, maksudnya kalau kita search dekat Google tu, kita boleh daftar untuk menyumbang. Maksudnya kita daftar jadi penyumbang data-data 360 darjah punya view tu untuk kita bagi kepada pihak Google dan dimasukkan di dalam Google Street lah. Jadi ini membolehkan kita menjelajah ke seluruh dunia secara maya. Jadi apa yang menarik dalam Google Earth dengan Google Street ni, kita boleh lihat sesuatu tempat tu secara umumnya gambarannya macam mana. Kita type nama tempat, contohnya mungkin kampus UKM sendiri, nak tengok kat mana kampus college, nak daftar anak ke, nak cari student ke apa ke, nak study pasal apa benda ni, tempat kita lahir kat mana ke. Jadi kita boleh search dan kita boleh lihatlah gambaran tempat yang kita berminat tadi. Kemudian dalam item nombor 2 saya tulis boleh merancang sesuatu gerak kerja ataupun tinjauan awal. Okey, yang ini agak menarik kepada ahli geologi lah terutamanya. Nanti saya ulas juga bidang-bidang yang lain. Cuma dalam item nombor 2 ni biasanya kami sebelum pergi ke kerja lapangan, kita nak tahu tempoh masa dari, contohnya daripada kampus nak sampai ke tempat yang kita nak pergi tu berapa lama, jalan mana yang kita nak lalu. Dan mungkin kita boleh tengok akses dia tu sejauh mana. Ada lagi tak kalau orang geologi dia nak tengok singkapan batuan ataupun outcrop tu masih wujud lagi ke tidak. And then berapa jauh dari homestay, hotel, penginapan, base camp ke apa. Jadi ini yang maksudnya kita boleh membuat sesuatu rancangan ataupun tinjauan awal sebelum kerja sebenar dibuatlah. Kemudian sebenarnya kita boleh melihat sesuatu sejarah tempat tu. Contoh kalau dalam bidang geologi ni kita melihat isu katalah tanah runtuh. Kenapa sesuatu tempat tu runtuh ataupun kenapa sesuatu rumah itu mendap. Mungkin tempat tu dulu sebuah bukit yang telah dipotong ataupun dulu tempat tu lombong, kemudian ditimbus dan dibina penempatan baru. Dan proses pembinaan itu mungkin tidak dibuat dengan baik dari segi kejuruteraannya, menyebabkan bangunan itu mungkin runtuh. Jadi kita boleh melihat ke belakang. Data-data yang ada di dalam Google Earth tu membolehkan kita lihatlah. Tapi tidak dinafikan ada juga tahun-tahun tertentu, tak semua tahun dia ada, dan data-data ni pula kadang-kadang mungkin masa tu musim hujan, musim berawan, menyebabkan data tu tak berapa cantik. Tapi ini antara menu ataupun aplikasi yang saya paling suka gunalah di dalam Google Earth. Saya suka tengok sejarah lampau sesuatu tempat. Saya banyak buat kerja berkenaan engineering geologi ataupun engineering geophysics. So kita nak tahu kenapa sesuatu tempat tu jadi ada masalah. Kenapa dulu tempat ni orang kata hutan ke apa, and then sekarang dah jadi apa ke. Kita boleh melihat sejarah sesuatu tempat lah. Dan sudah tentu apa yang menarik dalam Google Earth ni, kita boleh bersia-sia ataupun melancong secara maya lah. So mungkin musim-musim COVID ni nak pergi Korea tak boleh ke, nak pergi Europe tak boleh ke, type je lah, tengok pemandangan tempat yang kita nak pergi tu macam mana kan. Ataupun yalah, mungkin yang paling dekat dengan kita, dengar-dengar raya tak boleh balik kan tahun ni kan. So mungkin search lah nama kampung masing-masing. Macam saya asal di Bacuk, Kelantan. So kita type nama Bacuk tu dan kita boleh tengok lah. Oh ni rumahnya, ni tempat saya membesar ke apa kan. Jadi itu antara benda yang menarik di dalam Google Earth lah. Okay, now saya cuba fokus kepada slide
tentang contoh-contoh aplikasi ataupun penggunaan Google Earth dengan Google Street ni. So dalam bidang geologi saya letak nombor 1 sebab tajuknya pun hari ni berfokus ataupun menumpu kepada tema pasal geologi. Kemudian kita ada juga geophysics yang subdisiplin lah. Kalau di UKM ni geophysics berada di bawah geologi. Jadi dua benda ni, bidang utama ni pada saya banyak aplikasinya untuk kita explore di dalam Google Earth. Kita boleh tengok sejarah macam saya cakap tadi, kenapa tempat tu dulu stabil tak stabil, ada tanah runtuh, ada kolam bekas lombong ke apa ke. Okey. Dan sebenarnya banyak menu-menu lagi di dalam Google Earth yang saya akan share sebentar nanti. Kita boleh tindihkan peta geologi dengan tempat sesuatu tempat yang kita nak kaji. Contohnya kita kata kecoh di Lipis, banyak pelombong-pelombong secara kecilan ni dapat emas berketul-ketul kita kata kan. Jadi sebagai orang geologi kita nak tahulah tempat tu jalur pembentukan emas tu macam mana, betul ke ataupun orang kata berita tidak sahih ke apa kan. Okey. Dan dalam geofizik saya banyaklah guna benda ni untuk saya design ataupun mereka bentuk kerja-kerja penjelajahan macam moderator cakap tadi kepada saya tentang geofizik penjelajahan yang bidang yang saya fokus sekarang. So saya akan design gerak kerja saya menggunakan Google Earth ni. Saya nak tengok tempat yang saya nak kaji tu hutan ke, kawasan bandar ke, flat ataupun berbukit bukau ke. Jadi daripada situ sebenarnya kita boleh design gerak kerja kita tu akan memakan masa berapa lama, kosnya macam mana, nak kena menebas ke, nak kena bawa parang ke, jentolak ke, macam mana lah. Okay, itu antara contoh yang boleh saya sampaikan buat masa sekarang. Item nombor 3, juruukur. Dalam bidang juruukur, Google Earth ni biasanya mereka tindihkan dengan pelan-pelan tanah lah. Maksudnya ada tanah-tanah yang mereka pergi ukur sama ada untuk dimajukan, untuk dijual oleh tuan-tuan tanah apa semua. Jadi Google Earth ni membantu mereka nak tunjukkan, let's say kita kata, okay, tanah yang pakcik nak jual ni di lot 401 kita kata. Di Mukim Bangi contohnya. Kat mana kita tak tahu. Jadi bila kita tindihkan peta tu dekat Google Earth, membolehkan potential buyer ke apa semua, orang yang minat nak beli tu boleh tahu. Bila kita setakat sebut lot-lot sekian, lot A, lot B, lot nombor beratus-ratus, beribu apa semua, kita tak tahu belah mana tanah tu kan. Jadi melalui plan yang ada tu kita boleh tindih dekat Google Earth dan kita boleh tunjuk kepada orang dengan lebih baik lah. Okay, so sama juga untuk perancangan bandar ataupun pihak pelabur, mereka boleh tengok sesuatu tapak tu sama ada berdekatan dengan pekan-pekan utama ke, access road dia macam mana, apa semua kan. Pengalaman saya sebelum saya masuk ke UKM 2012, sebelum tu saya sempat bekerja dengan Jabatan Mineral Geoscience Malaysia di negeri Perak. So masa tu saya diambil untuk bertugas sebagai pegawai OAC. OAC ni one stop center lah. Maksudnya jika ada sesuatu projek pembangunan oleh pemaju ke apa semua, developer, mereka akan membuat permohonan dan hantar ke majlis daerah yang berkenaan lah. Contohnya katalah di Ipoh. So majlis pembenaran Ipoh akan menerima permohonan daripada pemaju. Jadi orang yang merancang bandar ni boleh lihat, kami pun sebagai geologis pun boleh gunakan benda tu. Jadi banyak sebenarnya bidang-bidang yang boleh menggunakan aplikasi Google Earth ni untuk membuat sesuatu keputusan lah. Jadi dalam mesyuarat OAC biasanya bomber pun terlibat, pihak-pihak keselamatan pun terlibat, jadi dia akan boleh bagi input dengan lebih baik lah. Sebab bila just sebut nombor lot sahaja ni mungkin kita pun tak tahulah dekat mana kan. Bila kita boleh tindihkan gambar peta dia tu dengan dekat Google Earth akan lebih senang lah. Dalam bidang arkeologi,
ini adalah beberapa pengalaman saya sendiri, walaupun saya ni bukanlah pure arkeologis ke apa, tapi geologi, geofizik agak close ataupun boleh berkawan lah orang kata dengan arkeologis. Jadi biasanya kami nak tengok sesuatu tempat, sejarah tempat tu dulu ni mungkin masa zaman penjajahan dulu, mungkin jelas terowongnya menghala ke mana. Mungkin dalam terowong tersebut adanya harta karun, kotak-kotak yang tersembunyi ke macam mana, and then adanya indikator-indikator laluan dia keluar belah mana apa semua. Jadi melalui penggunaan Google Earth ni boleh membantu kita memahami sesuatu tempat tu untuk membuat kerja-kerja penjelajahan dalam bidang arkeologi. Okay? So untuk jurutera sudah tentu macam saya cakap tadi, geologi biasanya mereka gunakan benda ni untuk memberi hujah kenapa tapak ni sesuai dibangunkan atau tidak dari aspek geologi. Jadi jurutera akan lebih faham sesuatu tapak tu. Ada kes contohnya bangunan di tapak-tapak bekas Lombong mengalami masalah keretakan. Kenapa rumah mereka mendap? Kenapa sesuatu binaan tu mengalami keretakan? Contoh mungkin kita boleh sebut KLIA Airport. Tersebut banyak kita kata jalannya beralun-alun. Jadi kita cuba lihat dalam Google Earth sejarah tempat tu ke belakang balik, kita tengok peta yang lama dia tu, mungkin kita boleh tahu mungkin kawasan tersebut adalah gambut ataupun paya ke apa. Jadi sekaligus membantu pihak jurutera dalam mengenal pasti ataupun dapat some idea kenapa wujudnya sesuatu masalah ataupun dia nak rancang tempat ni dia kena ada bahan literature review-nya, kajian kepustakaannya supaya dia dapat design dengan lebih baik lah. Kemudian poin seterusnya kita ada kat sini, saya tulis kat situ adalah tentang keselamatan pihak polis ke, bomber ke, maupun doktor-doktor bidang perubatan lah. Okay. So dalam kes yang ni, kalau pengalaman saya sendiri, saya bantu pihak bomber memadamkan kebakaran tanah gambut. Jadi ahli geologi dipetakan tempat-tempat yang ada tanah gambut yang selalu tercetusnya kebakaran pada musim kemarau, dan kita boleh gunakan Google Earth tu, kita nak tandakan seluas mana tapak tu, dan mungkin kita boleh tandakan lokasi telaga, tiub ataupun kalau siapa yang sempat baca artikel saya semalam dalam Berita Harian, saya menulis tentang sumber air bawah tanah. Okey, jadi dalam kes ini kita boleh plot ataupun kita boleh tandakan taburan tanah gambut dan di mana telaga-telaga tiub yang berdekatan, sumber air bawah tanah yang berdekatan ni, untuk membantu pihak keselamatan ni macam polis ke, bomber ke, untuk menyusun pasukan mereka nak gerakkan enjin truk pemadam kebakaran tadi tu menuju ke mana. Jadi orang yang berlatar belakang polis ke, bomber ke, doktor perubatan ke, dia boleh lihatlah dalam kes-kes kawasan yang terpencil, contohnya kawasan pedalaman kan, mungkin pasukan perubatan nak tolong kawasan-kawasan yang agak jauh ke dalam. Jadi mungkin doktor-doktor ni boleh explore Google Earth, Google Street ni ada jalan perhubungan ke tidak, kena naik boat ke, kena naik heli ke macam mana. And then dah tentu kita boleh rancang juga dari segi macam geologis tadilah, nak sampai ke orang kata pos Dipang contohnya, nak sampai ke pos Mering, pos Beruk di hulu Kelantan kita kata kan. Jadi nak bagi misi bantuan tu bolehlah menggunakan Google Earth dengan Google Street ni untuk merancang gerak kerja tu, nak stay di mana, nak cari penempatan kat mana kan. Jadi itu antara contoh untuk aplikasi dalam keselamatan. Manakala astronomi ni, orang yang minat nak tengok bintang apa semua, planet-planet yang lain, di dalam Google Earth tu ada menu-menu tersebut yang membolehkan kita menjelajah, nak tengok gambaran bulan tu macam mana, planet Mars ataupun Marikh pun ada, selain bumi kita sendirilah. Jadi itu antara bidang astronomi yang mana angkasawan apa semua boleh menggunakan Google Earth ni untuk explore lah. Okey, mungkin ada yang berminat untuk tengok secara lebih detail
tentang Google Earth ni boleh search dekat Google Help Center ataupun Google Earth tutorial ni berdasarkan link yang saya bagi. Mungkin pihak apa benda ni penganjur boleh share slide ni lah. Kemudian yang item yang pertama tu tentang YouTube cara penggunaan ni saya ada buat dengan pelajar-pelajar sarjana saya sebab kalau kami sebagai geofizisis ataupun ahli geofizik ni memang saya cuba wajibkan pelajar saya yang ambil subjek instrumentasi dengan kerja lapangan untuk penggunaan alat geofizik ni mereka wajib master lah orang kata menggunakan software ni supaya dia boleh plan nak pergi ambil data macam mana, nak design gerak kerja mereka macam mana. So kami buat satu rakaman video dan kami upload di YouTube. Jadi hopefully boleh search, tengoklah rakamannya dua bahasa, dijelaskan dalam bahasa Melayu dan ada subtitlenya di bawah mungkin sebab dari segi orang kata apa ni, istilah-istilah tu mungkin agak sukar jadi kami buat dua bahasa lah. Okey, so tu berkenaan slide yang saya nak share. Kemudian apa benda ni saya minta pihak urus dia untuk berikan laluan terus ataupun ada Q&A dulu Dr. Rahana sebelum saya tunjukkan perisian Google Earth. Setakat ni belum ada soalan. Saya rasa doktor boleh je sambung terus je. Alright. So saya sharekan Google Earth pula untuk kita explore dengan lebih jelas apa yang saya maksudkan tadi lah. So doktor boleh nampak ni moderator? Boleh. So okey, ini contoh Google Earth, dia ada dua Google Earth yang biasa dengan Google Earth yang Pro. Dan yang Pro ni biasanya setahu dan seingat saya pun tidak berbayar pun. Jadi cubalah explore dekat Google tu, type Google Earth Pro dan dia ada menu untuk download. Seingat saya lah dia tak minta pun kita bayar. Saya dah lama dah download jadi saya pun dah tak ingat dah kena bayar ke tidak dari segi yang Google Earth Pro. Tapi seingat saya free lah. So dalam Google Earth Pro once kita download, bila kita nak rancang nak guna apa yang ada dalam menu ni, saya akan share lebih kurang mungkin dalam 20 minit macam tu sebelum tamat. Kita ada sesi petang hari ini lebih kurang 1 jam. So insyaAllah saya akan share sebanyak mungkin ilmu yang saya tahu tentang Google Earth ni dengan Google Street supaya boleh membantulah tetamu ataupun orang yang tengah view dekat page pihak penganjur hari ni. So yang pertama kita ada file, kita ada edit, view, tool, apps, help, apa semua ni kita boleh explore. So yang pertama tadi macam saya cakap lah, kita nak search pergi ke mana. Contohnya kalau kita kata nak pergi ke UKM, kita just type UKM lah. So dia ada macam-macam, mungkin kita search dan dia akan bawa kita pergi ke tempat yang kita nak lah. Jadi let's say mungkin ada orang-orang kampung walaupun saya tak senaraikan contoh kegunaan tadi, mungkin orang awam nak hantar anak pergi ke college, ke UKM. Jadi boleh explore lah. Kena naik jambatan mana, pintu utama, ada masjid, apa semua kan. Okay. So itu antara yang pertama lah. Menu yang untuk search ni kita boleh type macam-macam dan kita boleh explore lah. Dalam kes yang ini saya tunjukkan kampus UKM Bangi. Dan dalam yang menu-menu yang berikutnya saya cuba fokus yang dekat sini. Jadi yang pertama ini kita nak tanda tempat yang kita aim lah. Contohnya macam tempoh hari pihak UKM ada kerjasama dengan penderma. Mereka nak buat jambatan dekat sini sebelah jambatan yang sedia ada yang besar ni. Di sebelah kat sini ni ada satu anak sungai dan saya ingat mungkin dah siap kot jambatan tersebut. Jadi kita boleh tandakan tempat yang kita minat lah ataupun yang kita aim. Kita gunakan menu yang inilah untuk add place mark ni, kita just klik dan kita boleh bagilah nama apa benda yang kita nak tanda. Contohnya mungkin kat sini kita nak tanda convocation kan dah tak lama kan. Mungkin kita boleh tandakan sebagai Dewan Konvo UKM contohnya kan. Okay, so kita boleh labelkan dia, kita boleh dapat koordinat dia, latitude dengan longitude dan sudah tentu yang ini very close dengan bidang surveyor dan geologis juga hendaklah menguasai lah benda ni.
Jadi pelajar-pelajar, tetamu-tetamu yang join sesi pembincangan hari ini, saya harap ini antara maklumat awal yang boleh tuan-tuan dan puan-puan pelajar dengan saya hari inilah. Okey. So dalam sesuatu tempat tu sebenarnya bila kita dah letak placemark ni, kita boleh ubah sebenarnya menu-menu ni. Mungkin kita nak tukar, sebab tadi kita kata ni Dewan Konvo, mungkin kita cari logo-logo dia yang sesuai dengan pejabat ke apalah. And then mungkin kalau tempat tu kawasan kita kata hospital, kita gunalah simbol H. Ataupun yang tempat kita cari tu kawasan hotel, kita letak gambar tempat tidur ni ke. Ataupun tempat yang kita explore tu kawasan gunung berapi. Jadi boleh pilih menu-menu yang ada dalam ni untuk kita letakkan label dia lah. Okay. So saya cancelkan. Dan selain tu kita boleh letak dia punya color ke apa semua ni, kita boleh tukar lah sebenarnya. Dan add local image, add web image apa semua ni saya pun tak adalah handal, tapi saya suka share yang ini, yang mana baru-baru ni bila musim COVID ni, Dr. Rahana, saya explore juga benda ni, macam mana nak buat kerja lapangan secara online. Orang geologi cukup marah tempoh hari. Pihak pengurusan kata, okey, wajib buat kuliah secara online, kerja lapangan pun secara online. Kami pun garu kepala, macam mana nak ketuk batu apa semua ni kan. Jadi dengan keadaan yang terhad, dengan isu pandemik sekarang ni, kita pun buatlah setakat yang mampu. Jadi saya cuba sharekan contoh yang saya dah buat untuk pengajaran secara online dalam bidang geosains. Saya gunakan apa benda ni, contoh yang ini ini teknik pemetaan yang kami buat untuk subjek pelajar geologi tahun 2, yang mana tempoh hari kita nak pergi buat kerja lapangan tapi tak dapat. Okey. So saya nak cakapnya yang pelajar kena tahu yang batu kat sini macam mana. Kalau tengok kat sini, ahli geologi dia mungkin menarik dan tertarik lah orang kata kat sini adanya satu permatang kuarsa yang memanjang macam ini. Jadi kita boleh explain kepada pelajar dengan baik. Okey, pelajar-pelajar semua, hari pertama kamu akan pergi ke jeti Kuala Kerai. Mereka pun masam je semua kan. Saya kata, kenapa masam ni? Nak tengok jeti macam mana doktor? Tak dapat. Jadi bila kita dah pergi yang menu add place tadi ni, so kita klik kat sini, kita boleh tunjukkan kepada pelajar gambaran yang pelajar-pelajar yang zaman sebelum COVID tu, kalau tak limat di jeti Kerai tu macam mana. Ini gambaran tandas. Mereka tak percaya, saya cakap sebelah Dewan Kuliah tu ada tandas. Inilah gambaran tandasnya. Jadi mereka gelak lah. Jadi terubatlah sikit jiwa pelajar ni, semangat nak pergi kerja lapangan. Kalau pelajar geologinya memang macam tu. Saya rasa semua orang aware. Kalau di universiti lain pun, kalau pelajar yang geologi ni, mereka menunggu saat-saat bila nak pergi kerja lapangan ni. Selain daripada kelas secara online untuk belajar teori, kita tak sabar-sabar orang kata nak tunggu nak pergi kerja lapangan. Jadi bila mereka orang kata masam semua kan, jadi saya gunakan option tadi tu. Kita letakkan let's say new placemark ni, and then kita pergi add local image dan kita boleh pilih lah dekat mana yang kita nak tambah. Contohnya saya buat telaga ni, saya katalah saya pilih gambar telaga ni. So saya open dan saya save macam itulah. Jadi bila saya klik kat sini ni akan muncul gambar telaga. So maksudnya mungkin macam kes yang saya mention tadi, katalah ada kebakaran di seberang kampung dekat Kuala Kerai ni, dekat dengan sungai, bomba, tak takut lah kan. Tapi kalau dia nak tahu taburan telaga tadi, dia boleh klik dan oh kat sini ada rekod telaga kita kata Saya kena padam yang ni, nanti saya salah data saya nanti. So okey, tu maksudnya sesuatu tempat tu kita boleh tengok. Contohnya tempat lokaliti kedua. Tadi yang ni lokaliti yang pertama. So saya akan tunjuklah lokaliti pertama, pelajar-pelajar pada hari pertama selepas taklimat di jeti, kamu akan sampai ke lokaliti pertama, naik bot, turun, kita buat cerapan. Okey, jadi pelajar tu orang kata terubatlah sikit hati mereka tu nak pergi kerja lapangan, nak tengok site tu macam mana. So saya akan explain lah berdasarkan gambar yang ada, sampailah semua lokaliti saya tu habis.
nak tengok batu. Orang geologi mesti nak tengok batu kan. Jadi disebabkan isu COVID tempoh hari, kita buat orang kata carilah gambar-gambar yang lama, and then saya explorekan Google Earth Pro ni, dan saya uploadkan gambar-gambar mengikut tempat yang saya nak tu, dan membolehkan kita labelkan dengan lebih baik lah, sampailah semua lokaliti ni berjaya dijelaskan dengan baik kepada pelajar dan mereka faham kita adalah lokaliti pertama sampai lokaliti ke-17. Dan hari kedua pula mereka ada jalan raya pula. Tadi naik bot, ini jalan raya. So mereka ada taklimat dekat mana, kita boleh tunjuk gambar tu selepas kita pilih untuk tambahkan tempat yang baru tadilah. So saya harap perkongsian ni boleh menambahkan ilmu barulah. Add local image dan pilih gambar tempat yang kita nak tambahkan gambar tadi. Okay? Kemudian dalam Google Earth ni juga kita ada menu untuk mengira luas sesuatu tempat. Jadi kita boleh gunakan ikon nombor 2 ni untuk mengira poligon. Yang ini pun kita boleh kira sesuatu tempat, jarak, contohnya daripada sana ke sini kita ada jarak dia lah, unit. Kalau tak biasa dalam miles, mungkin nak kira dalam yard ke, nak kira dalam kaki ke, inci ke, kilometer, kita boleh set. Jadi kita boleh tahu jarak sesuatu tempat tu berapa kilometer. Jadi dalam kes tadi, katalah saya bawa pelajar saya yang kerja lapangan tu tidak dapat dibuat dengan baik, saya boleh bagi tahu kepada mereka, okey, gerak kerja kita kalau dah habis COVID nanti kita nak pergi balik ke Sungai Sandabung. Okey, so kita nak tahu berapa jarak daripada tempat taklimat ke lokaliti pertama Sungai Sandabung tu. Jadi kita klik lah yang ini, ataupun ruler pun boleh. So kita boleh klik dan kita boleh tahu jarak ni berapa meter, berapa kilometer. Jadi saya harap menu ni pun dapat dikuasai dengan mudah saja, straightforward sebenarnya. Okay. Kemudian saya nak fokus kepada perkongsian tentang overlay. Okay, so menu yang ini add image overlay ni saya akan demokan sekejap. Saya ada satu peta tadi saya dah prepare, kawasan Bahau, Kilang Simen Bahau. So kita search dekat Bahau tu di mana kilang, contoh pelajar ni nak buat test lah, dia nak pergi tu tempat tu, dia nak tahu dulu peta geologi kawasan kajian, ataupun samalah juga orang kata pelabur nak buat kilang simen yang baru. Jadi dia nak tengok ni tempat ni luas ke tidak ke apa, jadi dia boleh ukur sesuatu tempat tu dan dia boleh tindihkan. Dalam perbincangan kita yang sekarang ni saya cuba demokan yang isu untuk macam mana kita nak add image overlay ni supaya kita boleh tindihkan image yang kita tengok dekat Google ni dengan peta geologi yang ada lah. Okay. So pilih yang ini tadi, kemudian kita carilah, browsekan peta kawasan Bahau, contohnya yang ini. So kita boleh pilih sama ada nak clear ataupun nak kurang jelas supaya kita boleh cam mana kilang semen tadi. Tak nampak kan sebab image yang kita tindih ni terlalu jelas. Jadi kita boleh undur ke belakang, klik ke sini, dia makin kurang jelas dan kita boleh nampak yang image di belakang peta yang kita tindih tadi, kilang simen. Jadi kat sinilah kita boleh check. Oh, patutlah kilang simen geologi tunjuk kat sini warna biru ni adalah jenis batuannya adalah batu kapur. Jadi maksudnya kalau kita nak beli tanah, nak extend kilang simen ni kat mana ke apa semua, kat sinilah kita boleh tengok peta geologi tunjuk sebelah ni dah bukan batu kapur contohnya kan. Jadi bukan setakat geologis, pihak pelabur, pihak perancangan bandar, owner kilang simen ni boleh merancang sesuatu tanah, tempat yang dia nak beli, nak extend ni, boleh buat kilang lagi ke, berapa lama lagi kilang ni boleh buat operasi ke, silap-silap batu kapur dah nak habis kita kata. Okey. So saya harap menu yang ini ni kita boleh belajar dan boleh menguasai dengan baik. Pergi ke apa benda ni, sorry. Yang ni untuk rakam. Yang ni tadi So new image overlay, pilihkan peta yang nak diambil dan klik open dan adjustkan dia punya tu supaya boleh kita matchkan dengan tapak kilang tu lah. Kalau rasa tak bertindih, kita boleh adjust lah dia supaya dia bergerak betul-betul ngam dengan
koordinat yang kita cuba tindihkan tadilah. Okey. Kemudian menu yang ni untuk kita rakam pergerakan Google ni, contohnya kita nak buat dari UKM nak balik kampung di Kelantan contohnya, rindu nak balik raya, so boring-boring duk menung kat bilik kat hostel tu kan. So mungkin boleh pilih rekod perjalanan kita ni, tour ni, kita boleh rakamlah pergerakan tu macam mana. Okey, menu yang agak menarik juga seterusnya adalah untuk melihat sejarah sesuatu tempat. Tapi itulah macam saya cakap tadi, nasib bergantung kepada nasib kita. Kalau tempat tu mungkin masa tu berawan, imejnya tak berapa cantik, jadi kita tak dapat tengok juga. So untuk melihat sejarah sesuatu tempat, saya cuba zoom di kampus UKM. Kalau peserta hari ini pernah ingat satu tahun dahulu sekitar 2014 macam tu kalau tak silap saya. Masa tu saya baru masuklah, 2012 saya masuk, dan satu tahun ni 2014 kalau tak silap saya banyak kejadian tanah runtuh berlaku di dalam kampus UKM, dan that time saya cubalah explore sejarah dalam kawasan Perbukitan Bangi ni. Kenapa banyak tanah runtuh berlaku? Adakah salah desain jurutera ke? Kan tadi kan aplikasi Google Earth ni sesuai digunakan oleh jurutera. Jadi jurutera pun boleh guna, geologis pun boleh guna. So dalam kes saya sebagai geologis ataupun geofizisis, cuba lihat tempat yang berlaku tanah runtuh tu, dan saya nak tengok sejarah yang lama lah. Jadi dalam kes ini saya nak minta tetamu semua fokus kepada kawasan Puri Pujangga, hotel UKM ni, tempat makan UKM dengan ada penginapan sikit kan sebelum padang golf tu. So kat sini dulu pada suatu masa dahulu pernah berlaku tanah runtuh hakisan tebing yang teruk dan menyebabkan kita kena design balik lah tapak parking kawasan Wisma Aman apa semua ni dibaiki dengan kuat menyeluruh lah orang kata. Jadi kita boleh pilih jam ni dan kita boleh tengok image dia. Macam ini image dia bulan 3 2021. Jadi ini ada tanam pokok apa semua kan, longkangnya bermula daripada sini. Tapi kalau kita tengok tahun let's say 1985. Okey, 1985 kita tunggu data dia pun image landscape ni masih blur. So mungkin tak ada rezeki. So you pergi next 2002. Aduh, berawan pula. Tak ada rezeki lah, tapi pada saya agak membantu. Kita tengok sekejap lagi. Okey, ni contoh tahun 2004. Longkang ni daripada belakang masa tu, sini dia panggil kalau tak silap saya UKM UKM Pakarunding masa tu, sebelum jadi tempat guard kita punya pejabat. So that time sini adalah UKM Pakarunding. So longkang tu daripada belakang ni apa semua kita boleh tengok dekat surface sampai ke hujung. Ni pada tahun 2004 Kemudian kita boleh tengok tahun 2005 masih sama. Kemudian 2008 more or less lebih kurang sama. Yang saya cakap tadi tahun bila yang tanah runtuh tu, seingat saya 2014 lah kalau tak silap saya. Okey, ini pun contoh 2011 kena masanya jerebu ke ataupun berawan musim hujan ke apa, kita boleh tengok. 4 hari bulan 12 mungkin musim hujan lah masa tu. So mungkin agak cloudy, berawan. Okey, so 2014 kalau kita boleh tengok masa tu masih bulan 2 ni masih longkangnya macam ni, dan saya cuba tengok mana bila masa dia start runtuh. Ni kalau kita tengok ni kan hakisannya makin besar ni. Longkangnya jadi besar, kecil, besar. Ini sangat besar. So itu sejarah tempat ni lah, okey. Dan pada 2014 bulan 11 pihak pengurusan dah siap dah. Baiki parit dah tak nampak dah. Semua dah tutup, dah jadi luas dah. Jadi sampailah yang terkini kita boleh tengok image yang tadi. Ini 2015 pun berawan ni. Ini yang terkini bulan 4 2020 kan ni kalau kira image yang dia tunjuk kat sini lah kalau ikut tarikh. So ini yang terkini. Jadi maksudnya kita boleh melihat sejarah sesuatu tempat. Contohnya kalau nak beli orang kata rumah kawasan sinilah.
Mungkin dulu pada tahun bila? Mungkin tak ada perumahan. Kat sini kita kata ada kolam. 2021 ada kolam kat sini. Kat sini dulu sebelum naik rumah ada apa. Jadi kita boleh tengok ke tahun-tahun yang belakang ni, 1985 tak cantik. Okey, ni. 2002 ni perumahan kat sini start dibina. Okey, sini ada kolam. Tengok sini ada kolam. Kemudian pada tahun 2020 ni masih ada kolam tapi kolamnya dah makin kecil. Maksudnya pemaju pun dah terdesak dah. Rugi ni kita biarkan kolam ni besar kan. So buat juga rumah kat sini. Jadi pihak perancang boleh merancang dengan baik. Kalau kolam tu mungkin nak kena pasak tiangnya, nak kena piling dengan lebih baik. Orang geologi pun kena nasihatlah kawasan kolam ni mungkin tanahnya lembut, loose, longgar ke apa kan. Dan kalau saya sebagai buyer atau pembeli, mungkin pemandangan kolam tu cantik tapi biasanya banyak kes-kes yang kita hadapi tanah-tanah bekas kolam yang dibina bangunan di atasnya kebanyakannya mengalami retak ataupun mendap. Jadi kalau tanya saya nak beli tanah kawasan sini, rumah kat sini ni, saya akan tengok balik sejarah tempat dia. Kalau tanah tu bekas kolam suatu masa dahulu, saya agak takut lah. Okay. So sama juga kalau kita explore ke sebelah Ipoh. Saya tunjuk gambar di Kampar, Perak. Saya banyak buat research di sebelah sana. So sebenarnya sekejap nak pergi ke Ipoh ni, orang kata kalau naik bas 2-3 jam kan, guna Google Earth ni sekejap saja. Okey, so contoh di Kampar kita boleh tengok berlubang-lubang ni. Apa benda ni? Ni semua adalah tanah bekas lombong dan kewujudan lombong tu banyaklah. Kalau kita tengok ni semua tanah bekas lombong. Ini bandar baru Kampar dan ini bangunan ataupun bandar-bandar baru yang dibina lah. Dia dah start tebus guna tanah. Jadi dari segi pemaju, pihak majlis daerah Kampar apa semua, mereka akan gunakan Google Earth ni untuk tandakan lot tanah. Tadi contoh kita katalah kita nak check lot tanah yang ni. So dia akan tandalah, boleh tengoklah berapa luas kawasan yang nak dimaju. Contohnya okey, perancangan tanah ni nak buat hotel 10 tingkat kita kata. Jadi dia mudah. Instead of bercerita tentang lot 101 kita kata, kat mana tak tahu kan. Jadi bila kita plot dekat Google Earth ni, kita boleh tandakan dengan lebih baik lah. Okay. So itu tentang menu untuk tengok sejarah sesuatu tempat tu, sama ada tempat tu okey tak okey ke, ada apa-apa isu ke. So tengoklah background peserta hari ni apa. Kalau saya bidang geologi, tajuk kita hari ni pun pasal geologi, saya ulas lebih kepada geologi lah hari ni. Berkenaan tanah bekas lombong, kat mana ada kolam. Okey, sebelum saya lupa, saya sharekan juga tentang rekod data saya. Sebab saya minat pasal hot spring, so saya buatlah pasal hot spring. Jadi melalui Google Earth ni saya boleh tengok kenapa Malaysia ni banyak hot spring, dekat mana adanya hot spring. Jadi kalau kita boleh tengok semenanjung Malaysia ni, taburan hot springnya yang merah-merah ni, kat sini. So kenapa kat sini banyak hot spring? Jadi kat situ timbulnya orang kata research question ke, hipotesis ke apa. Kita kata kenapa banyak taburan hot spring ni kat sini. Jadi bila kita tindih dengan peta geologi Malaysia, kita boleh tengok kat sini rupanya ada granite, ada sistem retakan ataupun kita panggil sesar-sesar utama yang lalu tempat-tempat tersebut. Sama juga yang macam yang ni di Sungai Jin dekat Sungai Lembeng. Kenapa adanya? Mungkin berkait dengan buluh fault ataupun sesar buluh ataupun sesar lebih yang sebelah sini. Okey. Ini yang dibesut. Jadi biasanya saya plotkan dekat Google Earth, saya tindihkan dengan peta geologi, peta yang ada lineament ataupun sesar, jadi kita boleh tahu. Oh, sebab itulah ada hot spring kat sini. Kemudian bila saya pergi ke, contohnya saya pergi ke Besut ni, La Hot Spring, orang kampung cakap, "Doktor, you cuba pergi bla-bla Setiu, saya dengar ada lagi." So saya akan explore lah. Saya akan boleh tengok bila kita main zoom in zoom out ni, kita boleh tengok lineament yang ada ataupun kita panggil sistem retakan yang boleh
kita unjurkan kalau hot spring macam ni mungkin dia laluan mana. Kalau kita tengok katalah kita nampak yang ini sistem batuan dia tu kita nampak sesar-sesar dia tu bersambung macam ni. Mungkin adanya laluan air panas tu bersambung macam ni. Itu maksud saya lah. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan boleh tindihkan peta tempat tu dengan maklumat geologi ke apa, taburan hot spring ke apa, kita boleh carilah dekat mana lagi next hot spring tu ada kat mana. Okey. Kemudian item-item yang seterusnya yang saya fikir saya nak share adalah yang ini mungkin kita boleh pilih lah sama ada masih hendak melihat pasal bumi ataupun nak tengok dekat langit ada bintang-bintang yang mana ke apa. Kemudian nak tengok planet Marikh ke apa ke, kita boleh pilih lah. Kita tukar je menu kat sini nak tengok bulan ke apa. So just pilih kat sini lah. Kemudian yang tadi yang ruler, ini nak email tempat-tempat kita ke apa. So saya ingat itu antara yang boleh saya sharekan hari ini. Lebih kurang sedikit sebanyak dan mungkin saya stopkan sharing dan saya buka kepada Q&A. Mungkin hopefully lebih orang kata dua hala ni lebih seronok sikit lah. Doktor mungkin ada soalan ke apa, saya cuba bantu jawab lah. Mana yang saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Dr. Raihana, unmute. Okay, sorry. Terima kasih banyak Dr. Hariri. Sambil-sambil tu saya pun masuk juga Google Earth, tengok-tengok. Seronok juga dapat jadi armchair traveller. Kita ada soalan daripada warga. Soalan pertama ialah, adakah kita boleh gabung peta sesuatu kawasan tu pada dari tahun katakan 2012 hingga 2021. Macam tadi doktor tunjuk history kan, sejarah dia kan. So boleh tak kita satukan ke dalam satu peta? Maksudnya nak compilekan keseluruhan yang saya faham daripada soalan ni, nak gabungkan katalah image yang 2012, 2018, 2020 dalam satu image Yep. Yang saya faham macam tu je. Okey. So kalau saya biasanya saya akan gunakan Google Earth tadi, saya akan save sebagai place tadi. Sorry, saya ingat saya kena share sekali lagi lah Doktor. Untuk berkongsi dengan tetamu yang orang kata sanggup meluangkan masa bersama kita hari ini. Dia slow sikit, mungkin takes time sikit. Sekejap ya. Kalau ada peserta yang nak berbual terus dengan Dr. Hariri, dipersilakan. Just unmute and boleh bersoal terus. Dr. Azmin, do you want to ask Dr. Hariri the question yourself? Sambil-sambil saya tunggu Google saya ni respon sekejap. Dia mungkin saya buka banyak tadi, dia hang sekejap. Tadi okey, patut tak ni dia keluar Okey, yang tadi maksudnya kita cuba simpankan image-image yang terdahulu tu. Macam saya nak convincekan, saya pernah berurusan dengan mahkamah untuk menyokong ataupun membantu penduduk kampung. At that time arwah Dr. Tajul orang geohazard di geologi, dulu famous lah. Dia sangat suka menggunakan benda ni. Jadi saya pun sebenarnya banyak belajar daripada arwah Dr. Tajul. So saya nampak Google Earth saya ni dah berfungsi. Saya cuba share sekejap, hopefully dia berfungsi dengan baik. Okey, so katalah sesuatu tempat tu kita nak simpan benda ni, tempat yang kita dah buat kerja lah. Katalah macam ni peta kawasan kajian student saya nak cari bijih manganis ataupun REE ke apa ke. So kita boleh pergi file untuk savekan sebagai tempat kita tu, dan kita bolehlah simpan kita punya koordinat ke apa. Okey. Yang tadi sepatutnya saya pilih save image, dan kita boleh labelkan tempat yang kita nak buat ni. Contohnya peta ni kalau yang bertanya tadi, sorry saya tak ingat namanya,
katalah nak tengok tahun yang sekian, so pilihlah and then you labelkan kat sini image 2000 kita kata at sini lebih Gomosang, katalah macam tu, and then you boleh gunalah, okay, and then boleh savekan dia lah, image tu dia akan pergilah dekat mana yang kita nak simpan tu. Okay, so saya cancelkan. Jadi maksudnya nak simpan secara continuous ataupun serentak tu tak boleh. Cumanya pergi setiap tahun. Contohnya nak tengok tahun ke belakang. So simpan balik. Ambil menu yang sama tadi, pergi file and then save image and then repeat balik lah. So mungkin kat sini kita boleh letak tajuknya yang baru, peta tahun sekian-sekian. Jadi itu maksud saya, Dr. Rayhana. Jadi kena gabungkanlah dari aspek apa benda ni, sejarah sesuatu tempat macam kes tanah runtuh di UKM. That time VC apa semua panggil Dr. Tajul untuk, arwah Dr. Tajul untuk naik helikopter apa semua, kena buat report ekstensif kita kata, quite tebal juga masa tu. So dia tunjukkanlah bukti-bukti kenapa kampus kita that time banyak berlaku tanah runtuh ke apa. So kena simpan satu persatu and then kita letak mungkin berturutan lah. Itu yang saya faham daripada soalan tadi. Okay. Soalan seterusnya, Google Street dengan Google Earth ni boleh buat secara live dengan bayaran langganan ke? Sebab itu saya cuba explore, cuma saya tak berapa arif that part. Cuma bila sebut pasal Google Street, sekali lagi saya teringat yang saya lupa share tentang Google Street punya part. So sorry, saya share sekejap. Sebab yang part untuk Google Street ni very simple. Kita just pergi dekat simbol orang kuning ni, bukan DG tapi kuning juga. So kita boleh tengoklah, okay, bila dia keluar biru ni maksudnya ada data yang kita boleh tengok. Kalau saya nak pergi ke site saya ni di Kampung Batu ni, tak keluar biru maksudnya tak ada access, tak ada data lah. Jadi bila saya letak je kat sini, kita boleh tahu tempat kita tu macam mana, access dia tu macam mana, okay? Right. So jalan dia macam ni, jalan berturap, jadi mungkin tak payah bawa four-wheel drive ke apa. So sama juga dalam kes apa benda ni, saya bawa pelajar untuk ke Sungai Galas, ke Gomosang tadi, apa benda ni, saya boleh tengok dari segi akrab tu. So maksudnya orang geologi ke, pihak perancang bandar ke, kilang simen tadi ke, dia nak tengok tempat tu macam mana. Ada bayangan, ada batu jenis macam mana. Jadi dalam kes saya, katalah kita kata di lokaliti, saya pilih lokaliti ketiga, saya ingat saya akrabnya cantik sikit. Okay, so ini gambar tapi pelajar nak feeling lagi. Saya pun ambil lah orang kuning Google Street tadi ni. Okay, alhamdulillah ada rezeki. So kita tahu yang biru ni ada image. So kita letak kat situ dan kita boleh tengok lah. Jadi ini gambaran. Oh, singkapannya macam ni. Oh, ada ada batu yang runtuh. Jadi kena berhati-hati, kena bawa jaket ke apa, topi keselamatan ke apa. Oh, ini pemandangan dia. Oh, batu macam mana ni. Jadi maksudnya ahli geologi sukalah menggunakan Google Street ni untuk merancang gerak kerja mereka. Okay? So itu yang saya lupa nak share tadi. Saya minta maaf. So saya dah share. Saya rasa lunaslah sikit janji saya dengan topik tadi tu, Doktor. Okay, mungkin ada lagi soalan. Saya nampak ni Doktor dekat chatting. Kalau saya sambung terus. Boleh. Bolehkah saya mendapatkan maklumat berkaitan penggunaan groundwater dari Google Earth? Saya rasa mungkin tak ada lagi orang buat yang specifically menjawab kepada benda ni. Jadi kalau mungkin adanya hydrogeologist ke pendengar kita hari ni yang berlatar belakang tentang groundwater ke, mungkin dia boleh design lah nak buat orang kata cloud ke ataupun data secara atas talian ni. Kita boleh plotkan taburan-taburan telaga ataupun bila saya baca sekali lagi soalan
Dr. Azmi ni saya nampak seolah-olah dia tanya bolehkah saya mendapat maklumat berkaitan penggunaan ni, adakah bermaksud kawasan tempat tu mungkin berdekatan dengan sungai ke kolam ke, maksudnya air bawah tanah tu disedut ataupun diambil dari medium mana, mungkin berdekatan dengan laut ke apa kan. Jadi ada kes betul, maksudnya penggunaan groundwater ni kadang-kadang macam kawasan di Yan Kedah, kalau kita terlebih pump ke apa semua mungkin air masin boleh masuk. Jadi pada saya kalau adanya orang geologi ke ataupun orang hidrogeologis tadi, mereka sepatutnya boleh berkongsilah tentang lokasi-lokasi telaga yang ada di Malaysia ke even worldwide sekalipun, dan yang mana airnya masin, yang mana airnya payau, yang mana airnya sesuai untuk musangking ke, yang mana sesuai untuk mempelam di perlih tu apa, harum manis ke apa kan. Jadi maksudnya kalau kita boleh gunakan Google Earth ni, kita tengok taburan ladang-ladang buah harum manis ni geologi dia apa, batu apa. Jadi biasanya kita boleh tindihlah peta geologi tempat tu tanahnya macam mana, batu dia macam mana. Mungkin kita tengok tempat lain, oh batu yang sama, tanah yang sama, mungkin harum manis perlis sama dengan boleh juga ditanam dekat kampus kita di Bangi ke, kalau tanah dia sama, maksudnya macam tu. Jadi kes groundwater ni saya ingat saya menjawablah tu. Kemudian yang daripada yang lain sudah. Saya ada soalan kepada Dr. Hariri. Tadi Dr. Hariri ada tunjuk macam mana nak buat new place mark atau locality kan. So bila doktor buat dalam tu, adakah apa yang doktor buat tu akan terus dikongsi kepada pelajar atau kena save file, macam mana tu? Kena save dulu doktor. So, jadi apa yang doktor buat tu dalam doktor Hariri punya simpanan sahaja ya? Ya. Kita boleh emailkan, kita boleh share dengan mereka di dalam file KMZ, bermaksud pengguna yang lain bila dia download perisian Google Earth ni, mereka akan boleh bukalah. Maksudnya kalau mereka tak ada KMZ file, dia orang tak boleh buka. Jadi kita boleh sharekan maklumat tu berdasarkan file yang kita simpan lah. Saya gunakan kesempatan ni sekejap. Let's say katalah saya nak sharekan lokasi hot spring. Ada orang nak tahu dekat Ulu Muda ni kat mana ni doktor, hot spring dekat Ulu Muda. Jadi saya tunjukkan kat sini, lepas tu dia kata tanah aku ada juga kat sini. Dok, you share lah you punya koordinat ni, hot spring ni kat mana ni. Jadi kita klik kat sini and then kita boleh email, kita boleh save place as ni, and then kita boleh simpan lah. Ni contoh-contoh koleksi simpanan hot spring saya. Dan bila kita pergi buka email UKM ke email Gmail sekalipun, kita pergi dekat attachment and then pilihlah file ni untuk kita share dengan rakan yang minta tadi. Jadi share sebagai file format dia ni KMZ, and then bila mereka ada Google Earth software yang sama, mereka boleh buka dan dia terus fly a few seconds sahaja, hopefully datanya internetnya, connectionnya bagus, terus boleh sampai. Tak payah nak naik boat apa semua, nak menebas apa semua. Itu Dr. Rana harap membantu. Okey, baik. Bagi kawan-kawan yang hadir dalam webinar ini, kita ada seminit lagi bersama Dr. Hariri. Kalau ada soalan lain, dipersilakan. Saya dari bidang sastra bahasa Inggeris, Dr. Hariri. Saya dapat lihat penggunaan Google Street dan Google Earth ni juga, sebab sekiranya kami membaca memoir, kadang-kadang it's nice to be able to visualize tempat ni kat mana sebenarnya, macam mana kawasan ni, what does it look like, so kadang-kadang penulis describe it kan dalam naratif dia, tapi it's nicer to be able to see. Jadi kalau kita dapat masuk Google Earth tu, especially kalau memoir adalah biodata penulis tu kan, jadi it's bukan fictionalized punya tempat tu memang tempat yang betul. So it would be nice to be able to visualize. Okay, kita ada soalan akhir di sini, Dr. Hariri. Boleh tak kita buat overlay image Google Earth untuk analisis time series? Ada software tertentu tak untuk analisis ini? Okey, yang ni saya surrender. Saya tak boleh nak jawab. Maksudnya saya tak pernah analisis time series ni dengan software tertentu. Cumanya macam saya cakap tadilah, saya akan savekan image tu
mengikut tahun yang saya nak. Dan katalah macam kes penduduk Saman Pemaju, rumah mereka mendak. Mereka kata dulu tanah ni ditolaknya bukit dan tidak dipadatkan dengan betul. Jadi saya pernah bekerja dengan arwah Dr. Tajul. Kita ada bukti daripada gambar image satellite tu yang menunjukkan bukit asalnya sekian-sekian, dipotong, dikondolkan. Memang nampaklah lori-lori apa semua bila rezeki tu bagus. Kadang-kadang image satellite tu memang dia capture pergerakan-pergerakan lori ke apa semua tu, kita boleh nampak bukti-bukti. Contohnya kita kata dulu ada punca air, anak sungai. Mereka timbus. Jadi kita savekan mengikut tahun yang ada data tersebut, dan saya kita macam buat penceritaan tu mengikut tahun demi tahun lah perubahan. Sebelum naiknya perumahan tu hutan ni hutan dara kita kata. Kemudian tahun sekian-sekian dah ada usaha pembangunan, mungkin dia potong saja, dia timbus tapi dia tak padatkan ke apa, ataupun dia timbus sekejap, 1 tahun tak cukup, dah terus tak sabar nak jual, kan permintaan banyak di Kuala Lumpur, so terus naik perumahan. Jadi saya ceritalah tahun demi tahun tu dengan jelas dan menjadi hujah, dan that time dipucullah satu kawasan elit, mereka memang lawan di mahkamah dan mereka menang lah. Jadi untuk soalan ni saya tak pernah gunakan software tertentu lah untuk analisis image tersebut. Okey, baik. Terima kasih banyak. Kalau tiada soalan lagi, kita boleh wrap up sesi webinar kita. Mungkin Dr. Hariri ada kata-kata akhir sebelum kita akhiri sesi kita. Okey, terima kasih Puan Moderator Dr. Rahanah. Secara kesimpulannya, penggunaan Google Earth dengan Google Street ni pada saya sangat membantu. Bendanya percuma. Seingat saya tak pernah bayarlah 1 sen pun lagi kepada Google Earth ni. Cumanya sudah tentu ada pro and con juga. Mungkin keselamatan data ke apa semua mungkin kena hati-hati juga. Tapi setakat ni saya lihat lebih banyak aspek yang positif lah penggunaan benda ni. Kita boleh rancang gerak kerja, bukan setakat geologis. Orang bahasa tadi pun dah kata boleh gunakan juga. Orang bomba ke nak padam kebakaran, nak cari telaga tiup kat mana yang terdekat ke apa ke, kan. Jadi hopefully masing-masing boleh cuba pelajari benda ni. Saya dah bagi tahu sikit tadi macam mana, dan mungkin pihak pengajar pun dia akan ada medium untuk share slide ke apa tadi. Saya akan bagi email kepada pihak penganjur. Dan yang kalau YouTube tadi mungkin boleh search lah penggunaan Google Earth, mungkin type Hariri ke, hopefully dia muncul kat situ. Dan saya harap ilmu ni berguna dan menjadi satu catatan amal yang baik untuk saya lah di akhirat sana nanti, insyaAllah. Itu saja Dr. Rahanah. Baik, terima kasih banyak Dr. Muhammad Hariri Arifin atas perkongsian itu, GeoEarth dan GeoStreet sebagai pilihan dalam pengajaran dan pembelajaran geoscience. So saya harap warga yang mengikuti sesi ini dapat memanfaatkan ilmu yang Dr. Hariri kongsi. Kalau tidak pun dalam bidang teaching and learning, mungkin dalam sebagai armchair traveller, ya, seperti doktor kata, kita tak dapat pergi Korea ke mana-mana yang nak pergi tu, tapi dapat juga dapat melancong secara maya, ya. Okey, so bagi pihak pengajaran, khasnya pengarah Provinsi ini Dr. Ahmad Kamal Arifin dan tim di pengajaran, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hariri dan kepada warga yang turut serta. So kalau sekiranya ada yang terlepas sesi ini, video ini akan dimuat naik dalam minggu ini, insyaAllah. So boleh je cek di Telegram kami serta dalam Facebook channel dan YouTube channel pengajaran. Okey, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih pada semua.